أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih meneruskan program kita live tadabbur dan talaqi daripada Facebook, yang mana program ini diteruskan walaupun kita dah melalui 27 Ramadan, dan kita dah habis program kemuncak kita pada kemarin hari, yang mana kita mengkhatamkan bacaan 30 juzuk yang dianjurkan. Okey, jadi saya akan baca daripada atas balik. Baca daripada atas turun ke bawah. Okey, hari ni hari last lagu Kurdi. Dengar betul-betul. Lepas ni kok kita boleh baca lagu Kurdi, kamu nak tahu? Ni tok lelaki duk dengar. Oi, amboi. Malaikat mana main qiyam mulai pagi ni? Kan. Baca lagu Kurdi. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Okey, itu lagu Kurdi. Okey, so hari ni hari last kita baca lagu Kurdi. Lepas ni kita akan tukar lagu lain pula. Okey, kita akan tengok sikit makna daripada muka surat ni. Kita tengok secara ringkas je lah. Tengok secara ringkas.
Dalam muka surat yang sebelum ni, Allah Ta'ala cerita yang manusia ni dia dalam jiwa dia, dia berlawan. Dalam jiwa dia ni dia sedang berlawan. Dia sedang berusaha untuk mengatasi daripada keinginan hawa nafsu dia, keinginan apa yang dia mau. Dan apa yang dia mahu tu termasuk daripada wanita. Kalau orang perempuan, lelaki lah. Lepas tu banin, anak lelaki. Anak lelaki ni simbolik kepada apa? Lelaki ni simbolik kepada pride, kemegahan. Orang manusia ni dia memang suka kemegahan. Dia suka benda yang bagi dia rasa megah. Zaman dulu ni, zaman Arab jahiliah dulu ni, kalau anak lelaki ramai tu maksud dia megah. Kalau hak nisa tadi ni simbolik kepada apa? Simbolik kepada kemahuan nafsu syahwat. Okey. Qanatir ni harta. Qanatiril muqantarah. Harta yang bertimbun-timbun daripada apa? Daripada zahab wal fiddah, daripada emas dan perak. Harta yang banyak. Okey. Jadi yang pertama tu syahwat. Nombor dua kemegahan. Nombor tiga harta yang banyak. Khailil musawwamah wal an'ami wal harth. Khailil musawwamah, kuda. Kuda ni simbolik kepada apa? Simbolik kepada kenderaan. Kenderaan hebat-hebat. Khailil musawwamah, kuda yang paling hebat sekali ni. Kuda yang paling laju. Wal an'ami wal harth, dan binatang ternak dan tumbuh-tumbuhan. Harta jenis apa? Harta jenis tanah. Harta jenis makanan. Harta jenis yang boleh bagi hasil yang banyak. Boleh bagi kitaran hasil. Nampak tak? Jadi ada berapa? Yang pertama syahwat, lepas tu kemegahan, lepas tu harta, lepas tu kenderaan, lepas tu tanah. Tanah ataupun binatang ternak yang boleh bagi imbuhan yang berlangsung, imbuhan yang berlangsung selama-lamanya. Zalika mata'ul hayatid dunya, itu adalah perhiasan dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab, dan bagi Allah Taala itu ada yang lebih baik daripada hak semua tu. Jadi dalam ayat yang sebelum ni juga Allah Taala tanya pula, mau tak aku bagi tahu hak mana satu hak yang lebih baik daripada semua tu. Maka Allah Taala sebut lil ladzina taqu 'inda rabbihim jannat tajri min tahtiha al-anhar. Bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak ambil semua benda hak tadi ni. Hak semua tadi, hak benda tadi ni bukan Allah Taala larang terus. Allah Taala kata dihiasi kepada manusia. Tapi kalau ambil dia secara melawan hukum Tuhan, tidak mengikut undang-undang yang Tuhan letak tu, maka salah lah. Maka bila salah, orang yang tidak melakukan kesalahan tersebut dipanggil orang yang bertakwa. Okay? Jadi orang yang bertakwa, yang tidak mengambil semua benda tadi itu dengan cara yang salah, maka di samping dia dapat benda-benda tadi itu dalam bentuk yang betul, dia akan dapat juga jannat, syurga-syurga yang banyak. Tajri min tahtihal anhar. Syurga ni dia ada sungai duk berlalu bawah bawah kaki depa. Maksudnya sungai itu banyaklah. Sungai itu banyak dan depa ni pemilik kepada sungai-sungai itu. Tu maksud sungai itu duk bawah kaki depa. Bukan di syurga tu semua ayak, bukan. Dia ada darat juga. Jadi dekat syurga ni dia ada 3 jenis lah. 3 jenis yang kita kata yang menarik perhatian lah. Satu, hak pertama kali sungai daripada asal, min asali musaffa, daripada madu. Kemudian ada sungai min khamril lazzatil lisyaribin, sungai daripada arak yang mana sedap diminum kepada orang-orang yang minum lah. Dan disebut dalam surah lain, surah Mutaffifin, wa khitamuhu misk. Apabila kita minum arak, bau yang selepas kita minum arak tu, di sana ni, di syurga ni, bau kasturi. Okey. Lepas tu dia ada sungai daripada susu, anharum min laban, daripada susu. Tu adalah 3 hak yang menarik perhatian. Kemudian ada sungai-sungai yang lain. Ada sungai yang ayak biasa, ayak biasa yang mana manis ayak dia. Tidak ada rasa kelak, tidak ada rasa payau, tidak ada rasa masin. Ayak tu manis. Azbun furat. Azbun furat ni maksudnya dia bagi hilang dahaga.
Kemudian di dalam syurga tu ada benda tu, dan akan dibagi pula azwajum mutahharah, dibagi isteri yang bersih. Maksud bersih ni maksudnya tak ada orang sentuh lagi lah, tak ada orang sentuh. Azwajum mutahharah ni maksud dia bidadari tu lah, yang orang sebut wahurun ain, ka'annahun ka'annahun lu'lu'um maknun kan. Bidadari yang seperti mana depa ni adalah permata yang disimpan kan. Permata, batu permata tu kita simpan elok kan. Tak ada habuk, tak ada apa. Dijaga. Wa ridwanu minallah, dan keridaan Allah Taala. Allahu basirun bil ibad, dan Allah Taala melihat mereka ni. Jadi orang yang bertakwa tadi, apa ciri-ciri depa? Ni Allah Taala kata orang yang bertakwa dia akan dapat benda-benda ni. Tapi ciri-ciri dia apa dia? Macam mana kita nak tahu kita ni orang yang bertakwa duduk dalam ayat yang sebelum ni? Hari ni kita akan baca ayat tu. Tadi kita dah baca ayat tu. Hari ni kita akan tengok makna dia. Orang yang ada ciri-ciri bertakwa ni, mereka ni sentiasa berkata, Rabbana innana amanna, wahai Tuhan kami telah beriman. Bukan kata saja ni, kata betul. Kata dan mereka buat sungguh. Faghfir lana dhunubana, maka ampunlah dosa kami, wa qina azabannar, dan selamatkan kami daripada api neraka. Jadi kita boleh bacalah doa ni, Rabbana, mula daripada Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azabannar. Okey. Dan sifat-sifat depa ni, ada 5 sifat yang Allah Taala sebut di sini. As-sabirin, orang yang sabar, as-sabirin. Jadi sabar ni maksud dia apa? Sabar ni senang cerita dia, bila berlaku benda yang kita tak suka, kita tak marah. Okey, yang tu adalah kesabaran. Jadi kesabaran ni faham lu basic dia tu. Faham basic dia, as-sabirin, itu kesabar. Tapi sebenarnya kita manusia ni banyak benda yang kita tak boleh nak sabar. Pada hakikatnya. Sebab itulah ganjaran orang sabar ni besar. Sebab dia susah. Dia susah nak sampai tu. Yang penting kita dapat idea dulu. Idea. Apa maksud sabar tu? Sabar adalah apabila berlaku benda yang kita tak suka, kita tak marah. Dan bila kita tak marah, apa yang kita buat? Kita fikir. Kita guna otak kita untuk selesaikan masalah. Dia selalu orang yang tidak sabar ni, kebanyakan keputusan yang dia buat berdasarkan emosi. Sebab dia tak reti nak sabar. Jadi dia akan buat keputusan, tindakan-tindakan dia terpengaruh oleh emosi. Jadi kita kena sabar. Bila sabar, barulah minda kita berfungsi. Boleh berfikir dengan waras. Okey. Was-sadiqin, orang yang benar. Was-sadiqin, orang yang benar. Orang yang benar ni dia, maksud orang yang benar apa dia? Maksud orang yang benar, hakikat kebenaran tu apa dia? Hakikat kebenaran tu adalah apabila kalau dia menipu, maka dia akan selamat. Contoh dalam satu keadaan, seseorang ni apabila dia menipu pada waktu tersebut, dia akan selamat. Tetapi dia tak tipu. Dia tak mau tipu, dia cakap benda betul juga. Dia tahu dia takkan selamat disebabkan dia cakap benda betul, tapi dia cakap juga benda betul itu. Tu maksudnya dia orang yang benar. Orang yang benar. Macam Nabi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dapat wahyu. Kan? Bila dia dapat wahyu, Allah Ta'ala kata kat dia, kena berdakwah kepada kaum musyrikin. Bagi tahu kat mereka, kata hang ni Rasul, sampaikan kepada mereka agama ni. Jadi Nabi pun pergi buat. Nabi pergi berdakwah kat mereka. Jadi awal-awal itu mereka buat apa? Dia berkata, wahai Muhammad, hang ni bagus, hang ni duduk dengan kami panggil hang Al-Amin, hang ni daripada keturunan baik-baik, daripada keturunan bangsawan, kan? Lah ni apa kata? Lah ni apa kata dia? Lah ni apa kata? Mau kalah kata. Kalau orang belah-belah kita ni, mau kalah kata. Mau kalah kata, hari ni kami ikut agama hang. Esok hang ikut agama kami pula. Lusa hang buat agama hang balik. Tulat kami ikut agama hang balik. Tunggin kami ikut agama kami balik. Macam tu. Buat macam tu. Tukar. Mau kalau kata kita buat macam tu. Bukankah lebih baik wahai Muhammad? Bukankah lebih harmoni? Okey.
Tapi Nabi Muhammad ni dia seorang yang benar. Walaupun dia tahu kalau dengan kaedah macam tu memanglah harmoni. Dia boleh duduk di Mekah terus lah. Mereka akan bagi dia duduk di Mekah dan semua orang akan ikut agama dia juga. Tapi tukar-tukar. Saat ikut agama, saat tak ikut, saat tak ikut. Jadi tak boleh. Salah. Kaedah macam tu salah. Maka Nabi Muhammad dia tetap benar. Dia tetap dengan kebenaran dia. Maka dia terus berdakwah mengatakan cara tu tak boleh. Aku tak terima dengan cara tersebut. Tu maksud benar. Ya, keadaan yang lain yang kita boleh kiaskan. Boleh fikir sendirilah tu. Banyak lagi. Wal qanitin. Qanitin ni orang yang dia taat, fokus. Bila beribadat tu fokus, taat, khusyuk. Tu maksud qanitin. Munfiqin, orang yang bagi harta dia. Kita cerita dah. Orang yang bagi harta ni macam mana? Siang dan malam. Secara terang-terangan dan secara sembunyi. Maka tidak perlu takut. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak perlu takut harta mereka akan hilang. Dan mereka tidak perlu bersedih terhadap harta yang mereka bagi tu. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala akan gantilah. Ganti balik sebiji macam mana hak yang dihilang tu, dan gandaan lagi dari sudut pahala dan nilai. Kadang-kadang kita bersedekah ni, kita duk fikir apa fadilat aku bersedekah ni tau, apa kelebihan dia. Kelebihan dia ada dalam satu hadis Nabi kata, orang yang bersedekah ni, kelebihan dia antara dia akan panjang umur. Orang yang suka menghubungkan silaturahim dan orang yang suka bersedekah, dia punya kelebihan dia, umur dia panjang. Macam Anas bin Malik. Anas bin Malik ni seorang sahabat Nabi yang Nabi doa kepada dia. Sebab apa? Sebab dia ni seorang yang suka menyambungkan silaturahim. Nabi doa kepada dia, akhirnya dia ni umur panjang dan keturunan dia ramai. Dia punya anak binak, cucu, cicit dia ramai. Jadi itu kelebihan kita bersedekah lah. Kadang-kadang kita tak nampak kok mana yang umur boleh jadi panjang. Kan? Kadang kita rasa macam, kalau aku bagi sedekah ni, kan? Hagi kot-kot. Kok mana mai hagi umur sampai 100 ni kan? Macam mana nak edit tu? Sebenarnya dia jadi melalui Allah Ta'ala selamatkan kita daripada benda yang boleh ambil nyawa kita, yang boleh menyebabkan ajal kita awal. Kadang-kadang sebab kita bersedekah tu, elok kita nak aksiden, tak aksiden. Pergi ikut semok-semok tu, duk nampak ular tudung selah. Tapi ular tudung selah tu lari, tak patut kita. Tu sebenarnya itulah punca dia tu. Itulah jalan dia supaya nyawa kita jadi panjang, ajal kita jadi panjang. Okey. Wal mustaghfirin, dan orang yang meminta ampun. Minta ampun bil ashar, pada waktu sahur, pagi. Sebelum sembahyang subuh. Mustaghfirin ni apa dia? Orang yang minta ampun. Orang yang minta ampun ni dia sebenarnya adalah kesan daripada jiwa dia yang mengakui bahawasanya dia ni sentiasa melakukan kesilapan. Jadi kita sebagai manusia, kita kena ada satu perasaan tu. Kita kena ada satu perasaan yang mengatakan kita ni selalu buat silap dan ada orang yang lebih pandai daripada kita. Jangan duk rasa macam kita seorang saja yang pandai, yang memang tidak ada kesilapan langsung. Tak boleh. Bila kita rasa macam tu, bila kita buat silap pun, orang tegur kita pun, kita akan rasa kita betul. Sebab bila-bila kita akan rasa kita betul. Dan sampai bila-bila kita tak akan berubah daripada yang buruk kepada yang baik. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sebenarnya Allah Taala tak akan ubah nasib sesuatu kaum selagi mana kaum tu tidak mengubah diri mereka sendiri. So kita kena sedar, kita ada banyak kesilapan dan kita istighfar. Istighfar, minta apa kepada Allah. Nabi Muhammad setiap hari dia akan istighfar 100 kali. Itu Nabi Muhammad SAW. Dia istighfar 100 kali kan. Kita nak istighfar apa? Yang afdalnya ikut Nabi. Yang paling afdal ikut Nabi 100 kali. Tapi kalau rasa diri tu banyak lagi dosa, buat lagi banyak lagi. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illahul azizul hakim. Okey. Ni ayat nak menunjukkan bahawasanya kebenaran agama Islam, iaitu kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala sendiri bersaksi. Allah Taala sendiri bersaksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Dia. Allah Taala dia Tuhan, Dia sendiri bersaksi. Dia kata, dia bersaksi, aku bersaksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan aku.
Nampak tak? Jadi betapa besarnya penyaksian tu, disaksikan oleh Allah sendiri. Wal malaikah, dan malaikat-malaikat, wa ulul ilm, dan orang yang diberi ilmu, qaiman bil qist, di atas dasar kebenaran. Qaiman bil qist ni maksudnya di atas dasar kebenaran. Maksudnya penyaksian bahawasanya Allah Taala tu Tuhan, adalah kebenaran yang nyata. Tak ada lah kebenaran yang lain. Macam saya cerita sebelum ni lah. Manusia ni tak kira lah depa ni agama apa. Agama Hindu ke, agama Buddha ke, agama sembah matahari ke, ataupun agama pagan ke, ataupun ateis ke, semua akan mengakui bahawasanya ada satu kuasa yang mengawal alam ni. Cuma setiap daripada mereka ni ada nama lain-lain. Kalau Hindu mereka kata Brahma. Kalau apa nama Buddha, mereka kata hak mengawal semua ni nama dia karma. Karma. Mereka tak ada Tuhan. Buddha ni dia tak ada konsep Tuhan tu, dia tak ada. Tapi dia ada konsep alam ni. Alam ni karma dia panggil. Lepas tu apa nama, kalau hak yang pagan ni, agama pagan lama ni, dia ada Zeus. Dia panggil Zeus. Kalau orang ateis, orang ateis yang tak mengaku ada agama, mereka tak mau ada agama, mereka pun kata ada satu kuasa yang duk mengawal alam ni, nama dia natural selection. Mereka bubuh nama natural selection. Tapi sebenarnya mereka nak mengaku kata ada satu benda lah yang duk kawal alam ni. Tapi tak tahu siapa. Jadi Allah Ta'ala dia hantar rasul-rasul dia, suruh bagi tahu kepada manusia ni hak yang duk kawal semua benda ni, hak yang cipta kita semua ni, hak bagi hidup kita semua ni, nama dia Allah. Aku, Tuhan tu, Allah. Okey. Dan Allah Ta'ala kata inna ad-dina 'indallahil Islam, dan agama di sisi Allah Ta'ala tu adalah agama Islam. Pertama kena mengaku dulu hak Tuhan tu nama dia Allah. Itu adalah iman. Iman, mengaku dulu hak Tuhan tu nama dia Allah. Lepas tu agama yang di sisi Allah ni, agama hak mana? Agama Buddha ke, agama Hindu ke, agama Yahudi ke? Agama tu nama dia Islam. Agama hak yang di sisi Allah tu nama dia Islam. Islam ni hak mana? Hak Nabi Muhammad bawa ni lah. Itulah nama Islam. Islam ni maksud dia kita tunduk kepada Tuhan, tunduk kepada Allah. Tu maksud Islam. Dia asal daripada perkataan istislam. Istislam tu maksud dia tunduk kepada Allah. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Dan orang-orang yang mendapat kitab ni, mereka tidak berbeza pandangan tentang agama Nabi Muhammad ni setelah datangnya Al-Quran, setelah datangnya ilmu kepada mereka, melainkan hanya kerana hasad dengki. Bila Nabi bawa agama Islam ni kepada orang Yahudi dan orang Kristian, ni bukan dia ni. Ni bukan dia agama hak yang Nabi Isa dengan Nabi Musa ajak ni. Padahal dia tahu hak tu memang betul. Adalah sambungan kepada apa yang diajak oleh Nabi Isa dan Nabi Musa. Tapi dia kata, ni bukan dia. Sebab apa? Sebab dia dengki dekat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni mai daripada golongan Arab. Nabi Muhammad mai pada golongan Arab. Sebab Arab ni mereka dipandang hina. Orang Yahudi ni, orang Kristian ni mereka pandang hina orang Arab. Mereka kata orang Arab ni buta huruf. Tak erti apa. Wa man yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Siapa yang kufur dengan ayat-ayat Allah, sebenarnya Allah Taala itu sangat cepat penghitungan dia. Fa in hajjuka, sekiranya mereka berhujah dengan kamu wahai Muhammad. Siapa ni? Ahli kitab tu lah. Orang Yahudi dengan orang Kristian tadi ni lah. Faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Maka katalah aku telah menyerahkan diri aku kepada bukan menyerahkan wajah saja tu. Wajhi tu memanglah maksud wajah, tapi atas dasar majaz saja, atas dasar kiasan. Wajah tu maksudnya diri, diri Nabi Muhammad tu. Lillahi wa man ittaba'an, kepada Allah dan orang-orang yang mengikut aku. Maksudnya Nabi Muhammad dan orang-orang yang ikut dia semua serah diri kita kepada Allah Ta'ala, bukan kepada hawa nafsu. Wa qul lil ladzina utul kitab, dan katalah kepada orang Yahudi dan orang Kristian tadi ni, wal ummiyina aslamtum, dan orang-orang Arab. Wal ummiyin, nampak tak? Allah Ta'ala panggil orang-orang Arab ni sebagai ummiyin, orang yang buta huruf. Aslamtum, adakah kamu telah beriman dengan apa yang aku bawa ni? Fa in aslamu faqad ihtadaw, sekiranya mereka beriman dengan apa yang Nabi Muhammad bawa, maka mereka telah mendapat petunjuk.
Wa in tawallau, sekiranya mereka tidak beriman, fa inna ma alaikal balagh, sungguhnya wahai Muhammad, kamu ni sebagai penyampai sahaja, bukannya berkuasa untuk bagi depa beriman. Wallahu basirun bil ibad, dan Allah Taala itu Maha melihat terhadap perbuatan-perbuatan hamba dia. Kemudian innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist minan nasi fabashshirhum bi'adzabin alim. Kemudian ada satu lagi kumpulan daripada ahlul kitab ni. Tadi ahlul kitab yang berdebat dengan Nabi. Kemudian ada ahlul kitab yang beriman dengan yang Nabi bawa. Dah 2 kumpulan dah. Ada satu lagi kumpulan daripada ahlul kitab. Mereka ni buat apa? Yakfuruna bi ayatillah. Mereka kufur dengan ayat-ayat Allah yang Nabi bawa. Wa yaqtuluna an-nabiyyin, dan mereka membunuh nabi-nabi. Mereka bunuh nabi-nabi sebelum ni. Nabi Yahya, Nabi Zakaria, mereka bunuh. Nabi Zakaria kena potong dengan gaji. Bi ghairi haqq, dengan tanpa kebenaran. Wa yaqtuluna allazina ya'muruna bil qist, dan mereka membunuh orang-orang yang mengajak kepada keadilan, kepada kebenaran. Selain daripada nabi-nabi, mereka bunuh juga orang-orang biasa, orang-orang yang berdakwah. Jadi kita boleh bacalah dalam kitab-kitab tentang kisah-kisah Bani Israel, Israiliyat dia panggil, kisah-kisah Bani Israel. Macam-macam jenis yang mereka bunuh. Ada seorang pemuda yang mereka bunuh dan sebagainya, disebabkan dia boleh buat apa? Dia boleh menjadikan semua benda berhasil. Last sekali nak bunuh dia, kena minta kat dia juga, bagi tahu kat dia, wahai anak muda, macam mana kami nak bunuh duk bunuh tak jadi. Last kali dia kata, boleh kalau hangpa nak bunuh aku, tapi dengan syarat dia, aku kena kata benda yang aku duk selalu kata dan semua benda jadi tu. Kalau aku kata benda tu, lepas tu hangpa bunuh aku, maka maksudnya apa yang aku bawa tu betul. Maka hangpa semua kena beriman lepas tu. Maka akhirnya dia kata benda tu lah. Dia kata apa? Dia kata bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia dibunuh. Bila mati, kebanyakan orang di situ semuanya beriman dengan apa yang dia bawa. Tu kisah macam-macam lah. Kisah Bani Israel ni macam-macam. Dia ada cerita yang ajaib-ajaib. Sebab mereka di zaman mereka tu, Allah Ta'ala menzahirkan perkara-perkara ghaib ni lebih banyak daripada di zaman kita. Di zaman kita ada, bukan tak ada. Allah Ta'ala menzahirkan perkara-perkara ghaib dekat orang, orang yang biasa, orang yang kita kenal dan sebagainya. Bukan tak ada, tapi kurang, makin kurang. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka orang hak tadi ni, hak yang bunuh Nabi, hak bunuh orang yang berdakwah, maka bagi mereka itu azab yang pedih. Mereka itu adalah orang yang terbatal amal mereka di dunia dan akhirat. Wa ma lahum min nasirin, dan mereka tidak akan ada penolong. Okey. Jadi kesimpulan dia muka surat ni, kita kena yakin sungguh-sungguh bahawasanya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad ni adalah agama yang benar, yang meminta kita supaya menyembah orang yang, ataupun kita kata menyembah Tuhan yang mencipta kita, iaitu nama dia Allah lah. Benar, mesti yakin benar. Kemudian kita kena ikut ajaran yang dibawa oleh Nabi tu. Jadi ada iman, ada Islam di situ. Ada iman tu adalah berkaitan dengan kepercayaan. Islam tu berkaitan dengan perbuatan. Kita buat apa dia yang kita buat. Kita semayang, kita puasa, kita pergi haji, kita bayar zakat. Semua-semua tu dia kadang-kadang dia tak boleh nak fikir dengan otak. Semayang, kenapa kita sujud, kenapa kita bangkit, pasal apa hak ni 4 rakaat, pasal apa hak ni 2 rakaat, tak boleh fikir dengan akal. Haji, kenapa kita pergi melontak, kenapa pergi tawaf 7 kali, pasal apa tak tawaf bang 100 kali lagi bagus. Tawaf 7 kali saja. Lepas tu tawaf kena pusing kot tu, lepas tu kena pakai ihram pula. Pasal apa pakai ihram, baik tak payah pakai ihram, baik pakai baju hak yang sedap sikit, kan, baik pakai jubah. Kenapa kena buat yang tu? Kadang kita tak boleh fikir dengan akal. Yang tu sebenarnya nak tunjuk kata, adakah kita betul-betul menyerah diri kepada Tuhan ataupun tak. Benda hak kita tak boleh nak fikir, tapi kita buat juga. Sebab apa? Sebab nak tunjuk kata kita menyerah diri kepada Tuhan. Itulah tujuan-tujuan ibadah-ibadah tu. Tu yang dipanggil sebagai rukun Islam.
Okey, itu sedikit sebanyak lah dalam muka surat ni. Kita cerita secara ringkas saja. Moga-moga apa yang kita dengar malam ni kita dapat manfaat dan kita boleh kongsi kepada orang lain. Yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang lemah dan kurang tu daripada diri saya sendiri. Aku